Assalamualaikum dan salam sejahtera. Untuk video kali ini, saya akan menerangkan secara ringkas berkaitan dengan tajuk yang kedua dalam pengajar AM semester 3 iaitu hubungan diplomatik. Yang ini merupakan topik bagi kenegaraan semester 3. Bentuk dasar luar dibahagikan kepada dua bentuk iaitu hubungan bilateral dan hubungan multilateral. Bilateral merujuk kepada hubungan secara terus dengan negara tertentu. Contohnya, Malaysia dengan Jepun, Malaysia dengan China. Itu ialah hubungan bilateral. Hubungan multilateral ini maksudnya hubungan dalam bentuk kumpulan atau pertubuhan. Contoh, Malaysia menyertai PBB. Malaysia merupakan salah satu anggota di dalam ASEAN. Itu merupakan hubungan secara multilateral. Subtopik yang pertama bagi tajuk ini ialah kriteria dan ciri dasar luar Malaysia. Ciri yang pertama ialah dasar yang boleh dipercayai, di mana mampu meraih kepercayaan dan keyakinan dari negara lain, dan dasar tersebut perlulah berasaskan kepada prinsip-prinsip tertentu yang diterima di peringkat antarabangsa. Malaysia merupakan salah satu negara yang menjadi anggota komuniti antarabangsa yang bertanggungjawab. Jadi, bila kita sebut tentang dasar yang boleh dipercayai, bermaksud dasar itu diyakini dan dipercayai oleh negara yang lain. Kriteria yang kedua ialah dasar yang menyedarkan, di mana dasar tersebut mestilah menjaga kepentingan rakyat melebihi segalanya. Malaysia diiktiraf dan dikagumi di peringkat antarabangsa dan membolehkan warga negara Malaysia menjadi warga dunia yang terbaik. Seterusnya, dasar yang konsisten dan koheren. Ianya merujuk kepada Malaysia menjadi rakan yang boleh diterima dan dipercayai dalam hal ehwal antara negara dan mampu menjadikan Malaysia satu jenama ataupun negara yang disukai dalam hubungan antarabangsa. Dengan kata lain, dasar yang konsisten ini merupakan dari dulu sampai sekarang Malaysia ini diterima dan dipercayai oleh negara yang lain dan antara negara yang disukai oleh negara yang lain. Seterusnya kita akan pergi kepada faktor dasar luar. Antara faktornya ialah yang pertama, kepentingan nasional dibahagikan kepada tiga aspek iaitu aspek keselamatan di mana Malaysia ingin mengelakkan sebarang ancaman atau serangan daripada pihak luar. Aspek hubungan baik dengan semua negara bermaksud Malaysia tidak boleh menggunakan sebarang bentuk kekerasan dalam dasar luarnya. Malaysia lebih suka untuk mengadakan hubungan yang baik dengan semua negara. Kepentingan nasional yang ketiga ialah dari aspek ekonomi di mana Malaysia bergantung kepada perdagangan antarabangsa kerana ekonomi Malaysia berorientasikan ekspor di mana kita menjual barang kita ke luar negara. Faktor yang kedua disebabkan oleh Piagam PBB. Piagam PBB telah pun menggariskan beberapa perkara, di antaranya ialah memelihara keamanan dunia, melindungi hak asasi manusia dan menegakkan keadilan. Yang ini merupakan yang paling basic untuk Piagam PBB. Dan yang seterusnya menggalakkan perkembangan dari aspek ekonomi dan juga sosial. Berdasarkan piagam tersebut, Malaysia telah memainkan peranan yang sangat aktif dan memberikan sumbangan yang bermakna kepada PBB melalui pelbagai penyertaan dalam agensi PBB seperti UNESCO. Kedudukan geografi atau geostrategi telah meletakkan Malaysia dalam kawasan yang sangat penting dari sudut geopolitik di rantau Asia Pasifik. Kalau ikutkan, Malaysia ini berada di persimpangan dua jalan yang penting iaitu Lautan India dan Lautan Pasifik, di mana kedua-dua lautan ini sangat kaya dengan sumber galian seperti minyak. Disebabkan kawasan ini kaya dengan pelbagai sumber, ini
menjadikan kuasa luar berminat untuk meluaskan pengaruhnya dan kuasanya di sini. Selain itu, agama Islam. Islam merupakan agama rasmi bagi Malaysia, maka Malaysia akan menitik beratkan hubungan baik terutamanya dengan negara-negara Islam. Buktinya, Malaysia telah pun menyertai OIC dan menyokong pelbagai bentuk projek seperti Bank Pembangunan Islam. Apa sahaja yang berkaitan dengan pembangunan agama Islam akan disokong oleh Malaysia. Faktor kelima ialah bekas jajahan British. Negara bekas jajahan British akan menjadi anggota Commonwealth British. Malaysia akan meneruskan hubungannya dengan British dan negara kerajaan Commonwealth seperti Australia dan juga New Zealand. Faktor yang keenam ialah dasar berkecuali. Caranya ialah Malaysia tidak akan terlibat dengan mana-mana pertikaian antara negara. Contoh, sekiranya negara Indonesia bergaduh dengan Filipina, Malaysia tidak akan terlibat dan dia juga tidak akan memihak kepada mana-mana kuasa besar dunia seperti US, China dan juga Rusia. Malaysia turut mengadakan hubungan dengan semua negara tanpa mengira ideologi ataupun fahaman. Yang terakhir ialah wawasan pemimpin. Malaysia akan mengambil kira wawasan dan visi pemimpin dalam melaksanakan Dasar Luar Malaysia. Yang ini akan merujuk kepada Perdana Menteri. Dasar Luar Malaysia ini akan berubah-ubah mengikut era kepimpinan yang berubah. Untuk perkara ini, kita akan lihat pada subtopik yang seterusnya. Sekarang kita akan lihat prinsip dasar luar Malaysia di mana dia ada 4 prinsip. Yang pertama ialah berbaik-baik dengan negara lain. Malaysia ini suka untuk menyelesaikan masalah dengan negara lain menerusi perundingan atau meja bulat. Dia berbincang secara berbincang atau perundingan. Ini bermaksud Malaysia menolak sebarang bentuk kekerasan ataupun paksaan untuk menyelesaikan sesuatu masalah. Hidup bersama secara aman dan harmoni. Malaysia sentiasa memperjuangkan hak untuk setiap negara supaya menyelesaikan sebarang bentuk masalah dalaman tanpa campur tangan daripada pihak luar. Rakyat di sesebuah negara itu lebih tahu apa yang terbaik untuk negara mereka dan lebih memahami apa yang diperlukan oleh mereka. Tidak campur tangan dalam hal ehwal negara lain. Malaysia menukung prinsip untuk menyelesaikan sebarang bentuk persengketaan dan kewujudan bersama adalah secara aman. Prinsip ini terbukti dengan pendirian Malaysia untuk menjadi sebuah negara yang berkecuali dan tidak terikat dengan mana-mana negara untuk membuat keputusan bagi negara tersebut. Prinsip yang keempat ialah keadilan sejagat. Malaysia mempunyai prinsip di mana sesuatu keputusan ataupun insiden yang berlaku hendaklah diselesaikan berasaskan kepada prinsip keadilan, adil bagi semua pihak. Subtopik yang keempat bagi tajuk ini ialah era dasar luar di mana kita akan melihat beberapa era berdasarkan kepada Perdana Menteri di Malaysia. Tahap yang pertama, era pemerintahan Tunku Abdul Rahman pada tahun 1957 hingga 1970. Semasa era Tunku Abdul Rahman, beliau mengambil kira pertarungan kuasa diwipolar antara dua ideologi iaitu ideologi demokrasi dan juga komunis. Maka dasar yang dilakukan oleh beliau ialah dasar pro-Barat. Pro bermaksud memihak kepada pihak Barat. Anti-komunis bermakna menolak pihak komunis dan menjalinkan hubungan baik dengan negara Commonwealth iaitu negara bekas jajahan British. Tahap yang kedua merupakan era pemerintahan Tun Abdul Razak 1970 hingga 1976. Pada tahap yang kedua ini, Malaysia telah pun beralih kepada prinsip berkecuali dan internationalism. Internationalism merupakan prinsip yang menganjurkan semangat persefahaman dalam pelbagai negara demi kepentingan bersama. Malaysia juga turut menyertai OIC dan juga NAM.
Tahap yang ketiga era pemerintahan Tun Hussein On 1976 hingga 1981. Di mana semasa era ini, tempoh pengukuhan menyusul di bawah pemerintahan Tun Hussein On. ASEAN menjadi teras dasar luar Malaysia. Tahap yang keempat era pemerintahan Tun Dr. Mahathir Mohamad pada tahun 1981 hingga 2003. Mahathir telah pun meneruskan beberapa dasar luar sebelumnya, namun dasar ini akan ditambah baik. Dasar luar beliau lebih berorientasikan kedamaian dan keharmonian negara, mementingkan aspek ekonomi dan aspirasi negara membangun. Beliau juga turut menyuarakan pandangan tentang beberapa isu negara dunia ketiga seperti penindasan terhadap penduduk kulit hitam di Afrika Selatan, penderitaan rakyat Palestin, dasar perdagangan yang memihak kepada negara maju, isu penyalahgunaan dadah dan isu kawalan ke atas perdagangan mata wang dunia. Negara dunia ketiga merupakan negara yang majoritinya hidup dalam kemiskinan atau negara miskinlah senang cerita. Tun Mahathir juga turut menyuarakan pandangan tentang isu kepentingan Antartika terhadap kesejahteraan manusia sejagat, sokongan kuat terhadap kerjasama Selatan-Selatan, penubuhan G15 dan permulaan dasar pandang ke timur. Bentuk kerjasama ini kita akan perincikan pada topik yang seterusnya. Pendirian aktif di PBB dan pelbagai persidangan serta menyertai misi pasukan pengaman di bawah panji PBB. Tahap kelima era pemerintahan Datuk Seri Amdullah Ahmad Badawi atau juga dikenali sebagai Pak Lah pada tahun 2003 hingga 2009. Beliau meneruskan kesinambungan dasar luar sebelumnya, memperhalus dan mengukuhkan dasar luar yang sedia ada, serta perumusan dan penerimaan piagam ASEAN yang telah diratifikasikan oleh sebuah negara di ASEAN. Diratifikasikan bermaksud pengesahan perjanjian di dalam ASEAN itu telah pun diguna pakai oleh semua negara ASEAN. Sebut saja tentang Pak Lah, maka ada gambaran tentang Islamik di mana beliau telah pun memperkenalkan konsep Islam hadari di mana pendekatan pembangunan berdasarkan kepada perspektif tamadun Islam. Tahap yang keenam era pemerintahan Datuk Seri Najib Tun Abdul Razak pada tahun 2009 hingga Mei 2018. Dasar yang dibawa oleh Datuk Seri Najib ialah dasar yang pragmatik. Pragmatik bermaksud yang lebih praktikal dan tidak menyusahkan rakyat. Memandang ke hadapan, dan beliau juga berusaha untuk memudahkan kegiatan perdagangan dengan menarik masuk pelabur asing serta memaparkan Malaysia sebuah negara yang aman atau stabil. Masa zaman Datuk Seri Najib ni, kita memang familiar dengan konsep satu Malaysia iaitu rakyat didahulukan, pencapaian diutamakan. Najib juga telah pun menggariskan beberapa NKRA seperti melindungi dan memajukan kepentingan Malaysia di peringkat bilateral, serantau dan antarabangsa. Beliau juga turut merealisasikan komuniti ASEAN menjelang tahun 2015 menerusi Rangka Tindakan Komuniti Keselamatan Politik ASEAN, Rangka Tindakan Komuniti Ekonomi ASEAN dan Rangka Tindakan Kebudayaan Sosial ASEAN. Tahap yang ketujuh, kita kembali semula kepada era pemerintahan Tun Dr. Mahathir Mohamad di mana beliau telah pun memegang jawatan sebagai Perdana Menteri pada Jun 2018 hingga Februari 2020. Pada zaman tersebut, dasar yang dilakukan ialah lebih bebas, berprinsip, pragmatik, berasaskan nilai keamanan, kemanusiaan, keadilan dan kesaksamaan. Teras utama dasar luar pada zaman pemerintahan yang terbaru bagi Tun M ini ialah melindungi kedaulatan dan kepentingan negara serta menyumbang secara bermakna ke arah masyarakat dunia.
Keutamaan yang diberikan pada masa ini ialah kerjasama dalam ASEAN dan mengukuhkan hubungan dua hala dan pelbagai hala Malaysia. Seperti biasa, prinsip Malaysia ialah menghormati kemerdekaan sesebuah negara, menghormati kedaulatan dan keutuhan wilayah. Malaysia juga turut terkenal dengan sikap tidak mencampuri urusan negara lain, menyelesaikan sebarang bentuk masalah secara aman dan kewujudan bersama secara harmoni. Tahap yang ke-8 ialah era pemerintahan Tan Sri Muhyiddin Mohamed Yassin pada Mac 2020 hingga Ogos 2021. Apa yang kita tahu semasa Muhyiddin Yassin ini naik, berlakunya COVID-19, maka keutamaan yang diberikan juga adalah hubungan luar penting dalam usaha melawan COVID-19 dan dalam masa yang sama memulihkan ekonomi negara selepas pandemik COVID-19. Selain itu, memberikan kerjasama yang utuh dalam ASEAN dan hubungan dengan negara Islam. Antara bentuk pencapaian beliau ialah meneroka norma baru dalam pengurusan hubungan luar menerusi diplomasi maya atau diplomasi secara atas talian. Menyumbang terhadap usaha penjimatan kos dan belanjawan kewangan negara kerana pada ketika itu berlakunya COVID-19 yang telah pun mengganggu sistem ekonomi dunia. Memperkenalkan pendekatan diplomasi kesihatan sebagai contoh, meningkatkan peranan kedutaan Malaysia di luar negara dalam usaha membawa pulang rakyat Malaysia dengan SOP yang betul dan menjaga hubungan yang baik antara kedua-dua buah negara. Ini disebabkan pada waktu itu berlakunya COVID-19, maka ada rakyat Malaysia di luar negara yang ingin pulang ke Malaysia. Berjaya menjadi tuan rumah APEC 2020 yang dilakukan secara maya. Berusaha memperluaskan pengiktirafan pasport vaksin Malaysia dan memberi bantuan serta memudahkan cara kepulangan rakyat Malaysia yang terkandas di luar negara. Subtopik yang kelima ialah kepentingan dasar luar. Antara kepentingan dasar luar Malaysia ialah menjamin keselamatan rakyat dan negara, memelihara kepentingan nasional, mengekalkan kedaulatan negara, menggalakkan pembangunan dan kemajuan ekonomi serta mewujudkan keamanan sejagat melalui kerjasama antarabangsa. Semua elemen ini saya akan terangkan dengan lebih lanjut di bahagian karangan bagi hubungan diplomatik. Subtopik yang keenam, bagaimana Malaysia melaksanakan dasar luar. Cara yang pertama ialah mengekalkan hubungan harmoni dengan semua negara. Seperti mana yang kita bincangkan sebelum ini, antara prinsip dasar luar Malaysia ialah hidup bersama secara aman dan juga harmoni, memperjuangkan hak bagi setiap negara untuk menyelesaikan masalah mereka tanpa ada campur tangan daripada pihak luar. Kedua, mengambil pendirian bebas, berkecuali dan berprinsip. Bebas bermaksud bebas daripada pengaruh kuasa asing, bebas untuk membuat sebarang keputusan untuk negara Malaysia. Ketiga, menjalinkan hubungan erat dan perkongsian ekonomi dengan semua negara. Bermakna Malaysia menjalinkan hubungan ekonomi dengan semua negara tanpa mengira ideologi ataupun fahaman negara tersebut. Menggalakkan keamanan dan kestabilan di rantau ini merupakan prinsip asas bagi dasar luar Malaysia. Serta mengangkat Malaysia sebagai contoh negara Islam yang bertoleransi dan progresif. Akhir sekali, kepentingan hubungan bilateral dan multilateral. Bila adanya hubungan diplomatik dengan negara lain, maka akan berlakunya perkongsian sumber bahan mentah dan juga makanan. Sekiranya Malaysia tidak mempunyai bekalan makanan yang mencukupi, maka Malaysia akan bergantung kepada negara luar untuk memperoleh barang tersebut. Contohnya, Malaysia bergantung kepada Thailand untuk mendapatkan bekalan beras. Kepentingan yang kedua ialah pemindahan teknologi R&D serta inovasi. Malaysia bergantung kepada pemindahan teknologi dari negara Jepun dan Korea Selatan. Contohnya, teknologi automasi dari negara ini telah pun dibawa masuk ke dalam Malaysia.
Kepentingan yang ketiga ialah perluasan pasaran dan perdagangan. Dengan adanya pasaran yang lebih luas, maka produk Malaysia akan dipasarkan ke luar negara, contohnya ke Timur Tengah, Asia Tenggara dan Eropah. Kepentingan yang keempat ialah perpindahan dan perkongsian modal. Kemasukan pelabur asing akan mempercepatkan proses pembangunan ekonomi di sesebuah negara, contohnya kemasukan pelaburan modal dari negara China dan juga Jepun ke dalam negara kita. Kesimpulannya, untuk topik yang kedua ini, kita telah pun membincangkan segala perkara yang berkaitan dengan hubungan diplomatik Malaysia. Itu sahaja untuk video kali ini. Kita jumpa lagi untuk video yang akan datang. Terima kasih.